Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Ikhwan, akhawat, a'azakumullah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, ada peluang kepada kita ikhwan dalam satu majlis ta'lim. Alhamdulillah ikhwan. Ikhwan, dalam ayat Allah yang sangat mulia, dalam ayat Allah yang sangat tinggi pada suratul Baqarah 183, Allah sebut pada kita, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kalau tak diterjemahkan rasanya kita tahu makna dia, kita tahu arti dia. Cuma ni ikhwan, apakah suatu, kita kata suatu ibrah, satu pelajaran yang kita nak belajar daripada sirah ayat. Sirah bermakna susunan ayat itu. Apa yang kita nak belajar? Yang kita cuba nak ambil pelajaran di sini ikhwan, iaitu bahagian pertama, Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu. Bahagian kedua, Allah katakan, Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini bahagian perintah. Dan bahagian ketiga, la'allakum tattaqun, bahagian natijah. Baik, sekarang ini kita cuba nak melihat gabungan bidayah ayat dengan nihayah ayat, permulaan ayat dengan ujung ayat, sudah ayat. Apakah dia punya gabungan? Bidayah dia, permulaan dia, wahai orang-orang yang beriman. Di tengah itu berisikan inti perintah. Apa dia isi dia? Kutiba alaikumus siyam. Kutiba wazan dia furida, bermakna difardukan pada kamu, diwajibkan, ditulis pada kamu. Jadi yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita ini ibadat puasa, sama macam telah Allah Ta'ala wajibkan kepada orang yang beriman sebelum daripada kita. La'allakum tattaqun. Baik ikhwan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kaitan iman, bidayah ayat dengan nihayah dia, natijah dia. Kenapa Allah Ta'ala meletakkan di tengah-tengah itu satu kefarduan? Kita tak dapat tidak ikhwan, daripada kita nak kena bagi penjelasan. Penjelasan dia ialah bahawa Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Itu terjemahan kita lah. Tapi kita, kalau kita boleh ingat balik ikhwan, dalam pita rakaman ilmu kita, sejak bila kita belajar agama ni, sejak kita kecil, kita dah belajar, kita dah dengar dah orang cakap pasal agama, kita ingat balik, bila sebut iman, apa makna dia? Apakah terjemahan kepada iman secara lughatan dan secara istilahan? Apa itu iman?
Jadi nanti kita nak kena susun balik makna iman dengan panggilan di sini. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. So kita ingat balik masa kita belajar mula-mula ikhwan, apakah makna iman? Iman itu kalau terjemah Melayu kita kata keyakinan. Kita kata kepercayaan ataupun dikatakan i'tiqad, iaitu suatu ingatan yang tersimpul mati, dipanggil dengan akidah, simpulan-simpulan kepercayaan. Iman bermakna al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Al-jazmu merujuk kepada at-tasdiqul jazimu, suatu pembenaran yang jazam, ataupun al-jazmu al-mutabiqu merujuk kepada suatu kepercayaan yang jazam. Jazam maksud dia apa? Tak mungkin berubah. Yang dipercayai, yang diyakini, dia jazam, dia tak akan berubah. Kalau berubah, itu bukan iman. Tentang rukun iman pertama sekali berkaitan dengan Allah, nama dia, sifat dia, tauhid kepada dia, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, hak ibadat, dalamnya syarat dengan makna iman. Kepercayaan kita kepada Allah, i'tiqad kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala itu adalah suatu keyakinan yang jazam, ataupun lain perkataan tasdiqul jazimu, kepercayaan suatu pembenaran kita pada Allah. Apa makna pembenaran? Sahabat Roy bercakap, saya mengiyakan. Tapi orang Melayu dia tanya, ya ada titik ke, ya tak ada titik. Dulu saya duk ingat benda tu macam melawak, tapi tak, sungguh betul. Orang tua bila dia kata ya ada titik ke, ya tak ada titik, betul. Kalau ya ada titik ni, ya yang masuk dalam huruf ijaizi Arab tu, yang 28 huruf. Kalau ya tak ada titik ni, dia wujud dalam tulisan tapi dia tak berfungsi dalam bacaan. Dia hanya duduk je. Dalam tulisan ada, dalam bacaan tak ada. Jadi bila orang tua tanya, hang ya ni ya ada titik ke tak? Betul. Bila Allah at-tasdiq bermakna sidik, at-tasdiq membenarkan. Apa yang kita nak benarkan, semuanya Allah bercakap nak benarkan. Kita nak mengiyakan. Bukanlah iya kita itu barulah kedudukan Tuhan cakap tu benar. Tak. Kita membenarkan apa yang Allah Ta'ala cakap tu pada diri kita. Ya, garanti betul. Ya, mustahil tak betul. Kerana Allah dah cakap, mesti macam tu. Allah bercakap, kita percaya ke kita tak percaya, cakap Allah tetap benar. Sadaqallah. Benar. Qul sadaqallah. Katakanlah Allah tu benar. Tapi kalau kita tak mengiyakan, maka kita dikatakan tak ada tasdik, jiwa yang membenarkan sebuah kebenaran itu datang. Allah kata kepada Nabi, Allah kata dalam ayat dia, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah, kamu jangan jadi seorang daripada orang yang meragukan kebenaran itu. Wahyu tu daripada Allah, agama tu daripada Allah. Sekarang kita boleh mengiyadak sibrat Allah tadi ni. Agamanya Allah yang design, Allah yang bikin, Allah yang susun peraturan dia. Iman bermakna jiwa kita membenarkan tanpa ada perubahan, secara tetap, secara aman, secara damai. Damai bermakna apa? Tak ada kekacauan, tak ada perpindahan. Jazam. Apa yang dia benarkan tentang semua bicara ilahi, tentang semua bicara utusan ilahi. Muhammad adalah Rasulullah, Quran adalah kalamullah, hadis-hadis Nabi adalah kalamu Rasulullah. Sejauh mana kita boleh membenarkan benda itu tanpa perubahan? Tak berubah hati kita terima. Macam mana Allah bercakap, lagu tu kita ambil letak dalam hati, dalam fikiran,
Dan itulah yang kita bercakap balik, itulah yang kita buat. Maka yang itulah yang dimaksudkan dengan iman. Kita membenarkan apa yang Allah Ta'ala cakap tanpa ada perubahan. Jiwa kita damai, jiwa kita ada dikatakan ada tamakninah, kedamaian, ketenangan, mutmainnah. Jiwa kita tenang. Kita membenarkan Allah tu, jiwa kita tenteram. Jiwa kita tak ada kacau, jiwa kita tak ada berombak, tak ada. Kita tenang. Kita terima akhirat, kita terima Quran, terima malaikat. Kita terima Allah menghantar para rasul dia, kita beriman dengan takdir yang dikatakan takdir yang syar dan takdir yang khair. Semuanya kita terima. Terima apa tu? Orang tu kata terima tu ya ada titik, kata ada titik. Terima sungguh ke ataupun angguk saja ke? Sebab itu yang akan menentukan iman ada tak ada dalam hati kita. Takat mana kita berinteraksi dengan membenarkan apa yang Allah cakap. Lepas itu ada suatu manhaj awal dalam Quran. Alif Lam Mim Zalika. Sambungan dia. La Zalikal kitabu La raiba fihi. Quran yang kita tahu dia kalamullah, janganlah ada sikit syak padanya. La raiba fihi. Raiba bukan syak, tapi dia muqaddimah nak jadi syak. Muqaddimah tu pun tak mau. Yang akan menjadi awal, apakah sebab punca awal nak jadi syak? Ada zon, ada syak, ada waham. Syak bermakna, tahulah makna syak kan? Zon kita tahulah percaya tu lebih tinggi, tapi tak percaya ada, ragu tu ada. Waham tu dia lebih kepada tak percaya banyak daripada percaya. Ketiga-tiga ni dikatakan raiba. Dia akan menjadi masalah kepada sebuah keyakinan. Dia sejauh mana kita boleh membenarkan ayat pertama, zalikal kitabu la raiba fihi. Iman tu dah ada. Kita membenarkan 100% ke kita benar? Kita percaya tu, sungguh ke kita percaya? Sungguh ke hati kita terima? Maka dikatakan al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Tak lupa insya-Allah, tak lupa. Insya-Allah saya ingat. Betul lah dia kata jangan lupa, insya-Allah saya tak lupa. Insya-Allah saya lupa. Ingat kawan tu dah pegang senapang patah. Musang lompat. Pasal dia ni dia jaga dia tanam pokok pisang. Nami belah sebelah Nami tu. Tanam pokok pisang, elok je pisang tu masak. Musang buat kenduri. Malam tu macam nilah hal lagu ni lah. Dia pun pukul 1 pagi dia ambil senapang patah dia, orang kampung Dia dah dah nak tembak musang. Tak tahu Shopee ni keluar. Shopee. Dia kata haram sungguh Shopee ni, dia kata. Musang tu lari. Dia dah nak tembak. Shopee keluar pukul 1 pagi. Dia kata budak-budak ni pejeh telefon dah. Dia masuk, jangan lupa tu kena dengan tajuk kita masuk tu. Dia masuk tu kena. Betul, alhamdulillah. Saya pun akor lah, saya terima. InsyaAllah, tentulah saya orang yang bercakap tak boleh lupa. Betul. Tambah tajuk iman ni. Kenapa saya terang tajuk ni awal ikhwan? Kerana kita cuba nak faham kenapa Allah letak takwa di ujung dan Allah letak puasa di tengah. Dan awal dia Allah bicara iman dulu. Maka saya cuba mengingatkan balik, bukan menerang sangat, tapi mengingatkan balik pelajaran kita kepada apakah makna iman. So makna iman bermakna keyakinan kita kepada Allah, keyakinan yang benar. Keyakinan kita itu al-mutabiqu lil haqqin. Dia bersesuaian dengan kebenaran keyakinan itu.
Ada keyakinan yang batil, yang kalau kadang-kadang orang tu percaya satu benda tapi kepercayaan dia itu tak sesuai dengan kebenaran tu. Tapi iman, kita beriman, kita membenarkan Allah Ta'ala itu al-mutabiqu lil haq. Dia memang sesuai dengan kebenaran yang Allah sampaikan pada kita. Andalilin. Kerana setiap kali Allah sampaikan sesuatu pada kita, andalilin, dia berserta dengan dalil dan hujah. So, Allah tak mendiamkan diri. Kalau Allah mendiamkan diri, kita tak ada dalil. Maka Allah turunkan kalam dia. Kalam dia itu sebesar-besar dalil di atas apa yang kita kena percaya. So, kalau kita percaya satu benda tak ada kena mengena dengan kalam Allah, dengan kalam Rasul, bermakna kepercayaan kita itu tidak muafakat dengan hakikat kebenaran. Kalau dia tak muafakat dengan hakikat kebenaran, carilah dalil 100 tahun pun umur kita, tak akan jumpa. Kerana sifat dalil, dia akan muafakat dengan kebenaran yang wujud. Maka Allah suruh kita beriman dia ada. Maka kita pun membenarkan cakap dia, kata dia ada. Ada akhirat, ada siksa kubur, ada perkara-perkara ghaibiyat, sam'iyat, kita terima. Yang kita terima itu memang dia al-mutabiqu lil haq. Dia memang seraksi dengan kebenaran tu sungguh. Kita percaya adanya alam barzah, adanya alam barzah tu sungguh. Macam mana tahu kata alam barzah tu ada sungguh? Kerana andalilin. Kerana Allah menurunkan dalil, menunjukkan kepercayaan kita itu benar. Kerana kita bukan mencipta kepercayaan, kita sedang mempercayai apa yang Tuhan bawa pada kita. Iman bukan kita mencipta, kita hanya membenarkan. Benda tu dah ada. Orang ramai kata, saya kahwin lagi satu. Itu berita dia. Kita nak percaya ke tak? Bukan kita disuruh buat cerita, kata dia kahwin lagi satu. Dia mehbak, dia kahwin lagi satu. Bukan Ustaz Nan lah, orang lain. Apa dia kepercayaan? Kepercayaan itu kita percaya sesuai dengan berita. Saya tak percaya. Bermakna ketidakpercayaan kita itu khilaf dengan berita. Kita salah kerana kita tak percaya benda yang sesuai dengan berita. So, dia tuan badan yang beritahu dia kahwin lagi satu. Allah turunkan Quran. Allah bercakap tentang diri dia, sifat dia, nama dia, tentang bagaimana nak ibadat pada dia. Dia bercakap pasal akhirat, dia bercakap pasal dunia, makna dunia, erti dunia, nilai dunia banding akhirat, bagaimana kedudukan akhirat. Semua dia cerita. Yang dia cerita itu kita mampu tak membenarkan? Benar itu yang orang tua-tua kata, iya sungguh kah? Iya 2 titik kah? 1 titik kah? Tak ada titik kah? Kalau kita kata saya membenarkan apa yang Allah kata, masuk dalam kah? Masuk dalam kah? Dalam mana dia masuk kepercayaan tu? Sedalam mana? Sekuat mana dia masuk? Orang kata iman tak nampak. Memang iman tak nampak. Tapi bila dia duduk, dia akan bagi tahu kata dia ada. Saya bercakap ini, seketuk ada bunyi. Tanda apa? Tanda ada elektrik. Saya tak boleh pegang elektrik, tapi saya tahu ada elektrik sebab lampu menyala. Kalau lagi kuat, kalau pelan slow, pelan weak, bermakna masalah elektrik, masalah bateri dia. Sebab orang boleh tahu bateri itu weak. Iman duduk dalam hati betul, tapi kalau iman duduk dalam hati, dia tak boleh tak sujud. Kerana iman itu akan tangkap kepala dia, heret, sembang dia depan Tuhan. Kalau dia iman pada Allah, dia mustahil tak percaya dan tak mengangkat nama Allah. Mustahil. Sebab iman tak boleh duduk diam. Sebab iman itu apa dia? Tasdiq. Tasdiq bitama'ninah. Kita membenarkan tentang Tuhan dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Bila ketenangan dan kedamaian iman tu masuk, maka apa jadi? Al-jazmu. Dia tak akan berubah. Kenapa dia tak berubah? Kerana dia duduk di atas rel yang betul.
Apa bukti dia duduk atas real yang betul? Dalil dan hujah. Seolah-olah kalau kita faham ni, baru kita boleh terjemah ayat tu. Kalau kita faham ni, baru boleh terjemah ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman. Apa dia punya tafsil dia? Bukan secara ijmali. Yang kita duk kata wahai orang-orang yang beriman, itu nama dia ijmali. Kita tangkap borong, tangkap muat. Tapi kalau kita dah tahu huraian iman, maka kita boleh nampak secara tafsili. Hak panjang tu maksud dia apa? Wahai orang-orang yang mempunyai suatu keyakinan hati yang sungguh pada aku, orang yang membenarkan setiap kata aku, janji Rasul aku, orang yang percaya sungguh pada aku. Wahai orang-orang yang dalam hati mereka itu ada sebuah kepercayaan yang tak dapat diganggu-gugat. Tengok Allah kata, kutiba alaikumusiyam. Aku nak uji keyakinan kamu pada aku dengan satu perintah. Tengok. Rupanya takwa kepada Allah Ta'ala itu, yang kita duk belajar makna takwa ni ikhwan. Rupanya takwa kita kepada Allah Ta'ala itu, takwa itu datang untuk apa? Takwa itu datang untuk menguji kedalaman iman kita. Takwa adalah satu macam, kita kata satu macam apa? Satu benda, takwa satu kaedah yang Allah Ta'ala guna untuk menyukat iman dalam hati kita. Dalam mana, banyak mana, takat mana dia tak akan berubah. Itu nama dia takwa. Sebab apa makna takwa? Apa makna takwa? Takwa itu artinya kita belajar melaksanakan perintah Allah dan kita belajar menjauhi larangan Allah. Itu makna takwa. Maka puasa termasuk dalam acuan takwa. Kenapa? Kerana puasa satu daripada perintah. Maka kenapa Allah ambil puasa ini? Kerana ambil puasa itu sebagai satu cubaan, ujian, nak tengok dalam hati orang-orang ini berubah tak dia dengan Tuhan hati dia. Tengok ayat yang kita duk baca selalu, ayat awal daripada surah Al-Ankabut. Ayat awal kan, surah Al-Ankabut. Allah tak? Alif Lam Mim. Start Alif Lam Mim juga. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tengok. Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Adakah manusia menghisap, mengira, menghitung, menyangka? Ahasiba, hisab bermakna kira. Ahasiba, adakah manusia telah membuat satu perhitungan fikiran dia sendiri? Dia telah mengambil satu fikiran pada menyatakan ayyutraku ayyaqulu amanna, bahawa dia akan dibiarkan, yutrak, dia akan ditinggalkan, dengan makna kata tak akan diusir, tak dikata apa, akan dibiarkan dia begitu sahaja setelah dia kata dia beriman pada Allah. Wahum la yuftanun, sedangkan dia kata dia beriman pada Allah, kami belum sukat lagi iman dia. Wahum la yuftanun, dia belum dipitnah lagi, dengan makna ujian lagi. Maka apakah ujian Allah kepada kita? Ujian Allah kepada kita itulah kaedah takwa. Allah uji kita dengan melaksanakan perintah, Allah uji kita dengan menjauhi larangan. Yang akan menentukan perintah Allah kita boleh buat, larangan Allah kita boleh tinggal adalah iman tadi. Iman tadi. Apa makna iman tadi? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin, at-tasdiqu bi tama'ninah. Kita membenarkan Allah dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan, tanpa berubah hati, langsung tak berubah.
Kerana kita tahu dalil dia dan kita tahu keyakinan kita membenarkan Allah Ta'ala itu, memang itulah kebenaran dia. Sebab waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih benar daripada perkataan Allah? Adakah yang lebih benar, lebih betul daripada perkataan Allah? Mana ada? Jadi kita mengambil semua pembenaran daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam kalam dia dan kalam Rasul dia, ke semua itu jazam masuk dengan begitu mendalam dan tidak ada perubahan. Maka sungguhkah tak berubah ni? Maka datang ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, walaqad fatanna alladhi fatanna allazina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang sebelum daripada mereka. Orang sebelum daripada mereka tu orang yang mana? Orang yang mengaku beriman sebiji macam mereka, yang dalam hati dia kata ada keyakinan yang takkan berubah pada Allah. Kalau dah sekali dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua jalan ni dia tak akan ubah sampai bila-bila. Hanya Allah yang dia sembah, hanya Allah yang dia minta tolong, tak akan berubah. Sungguhkah tak berubah ni? Maka kami uji umat dulu. Maka sehingga kata Allah, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, sampai jelas di sisi Allah. Sampai Allah memberi penjelasan, Allah menurunkan penjelasan. Di sisi Allah sangat jelas. Dia katalah dia beriman macam mana pun, tapi sangat jelas di sisi Allah yang manakah yang beriman, yang manakah yang bohong, kata Allah. Jadi ikhwan, takwa dia adalah satu kaedah untuk menyukat keimanan. Maka puasa dia masuk dalam kaedah takwa. Maka Allah sepanjang-panjang dia nak kita la'allakum tattaqun, kita patuhi kaedah takwa untuk menjaga iman. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Apa maksud orang bertakwa? Orang yang sentiasa jaga iman dia dengan kaedah takwa. Sebab takwa itu satu kaedah yang kaedah itu diguna untuk menguji iman kita. Apa makna takwa ikhwan? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan dia. Itu takwa. Tapi takwa dia tak berhenti dekat tu. Kita taat kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah dalam keadaan beza. Makam takwa. Itu yang membezakan kedalaman hati kita dengan Tuhan. Beza. Satu orang tu dia tunjuk iman daripada Allah, dia buktikan dia ada iman, dia ada pembenaran, dia ada keyakinan, dia laksanakan perintah Allah, dia ikut, dia menjauhi segala larangan Allah. Dengan satu orang pula dalam takwa dia, dia laksanakan ke semua perintah Allah, tarju thawab Allah, dengan dia mengharapkan ke semua ganjaran di sisi Allah. Tengok, tak berubah hati dia, tak berubah hati dia dengan Allah. Dan dia menjauhi larangan Allah Ta'ala itu, takhafu iqab Allah. Dalam hati dia tersimpul satu benda, dia takut kepada azab Allah. Dia takut pada azab Allah. Azabnya cukup dahsyat, azabnya amat-amat azab. Jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, dipardukan kepada kamu puasa seperti mana dipardukan pada orang yang sebelum pada kamu, la'allakum tattaqun. Bukan kita jadi manusia yang super power. Dah, Allah nak selama-lamanya kaedah takwa ni duduk dengan kita dan kita boleh hukum iman kita pada Allah. Kenapa ikhwan? Kerana kesemua kita tahu bahawa di manakah kita di sisi Allah kalau tak ada iman? Iman adalah sebuah kepercayaan antara kita dengan Tuhan. Ada suami isteri, kalau semua okey, bini boleh senyum, lelaki boleh senyum, semua okey, anak-anak semua elok, tapi ada satu problem. Problem apa? Bini tak percaya kat lelaki.
laki tak boleh percaya 100% cakap bini, maka apakah makna sebuah perkahwinan? Apa makna? Kata cerai ke? Tak cerai. Tak cerai. Itu macam mana nak hidup? Kata hidup aku ni. Kita yang percaya 100% kepada bini kita, yang bini kita 100% percaya pada kita, kita dengar dia orang hidup macam ni, kita macam duduk atas perahu, tahu tak? Kita macam duduk berdiri, bukan duduk, macam duduk berdiri. Macam mana yang kata duduk berdiri tu boleh? Duduk berdiri, kalau berdiri okey, ni duduk berdiri ni macam mana? Kita macam duduk berdiri atas perahu. Kita jadi apa? Panggil apa? Gayat. Kita jadi macam tak balance. Macam mana hidup? Bini tak percaya kepada laki, laki tak ada kepercayaan 100% pada bini. Nak hidup macam mana? Sebab apa yang bini dia cakap, ya betul. Okey. Tapi belakang dia kata, ingat aku percaya semua dia cakap. Bini pun aku tu. Okey darling. Darling depan. Okey darling. Tapi belakang dia habaq kat kawan dia. Dia kata, ingat kerana aku panggil bini aku darling, aku percaya apa dia cakap? Tak ada. Sekali aku kena tuang, sampai mati aku tak percaya. Sampai orang tanya kat dia, orang kata, awak tak lepas dia? Tak, kami dah janji dah. Kahwin sekali, mati pun sekali. Tapi sampai mati aku tak percaya kat dia. Soalannya nak hidup macam mana ni? Hati kita tak percaya sungguh dengan Tuhan. Jadi akan timbul soalan, nak ibadat macam mana ni? Nak baca doa macam mana? Nak berhubungan dengan Tuhan macam mana ni? Dan Tuhan akan turunkan perintah. Macam mana kita nak laksana perintah dia, nak jauhi larangan dia, macam mana ni? Hati tak 100%. Maka kerana itu Allah bagi kepada kita sebesar-besar ibadat. Nama dia ibadat saum Ramadan. As-siyam yang ayat tu sebut tadi, as-siyam. Untuk apa? Untuk ukur iman kita. Untuk ukur. Tak cukup saum, Allah bagi pada kita sembahyang untuk ukur iman kita. Dan tak cukup dekat tu, kaedah takwa melahirkan pelbagai unik ibadat. Puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, ikhlas, tawaduk, merendah diri, malu, pemaaf, tahan marah. Kesemua itu kaedah takwa. Apakah tujuan kaedah takwa? Satu sahaja. Allah nak kita ukur sendiri keimanan kita pada dia. Yang tempat dia itu sebenarnya duduk dalam hati kita. Maka Allah kata puasa ni, kamu boleh nampak iman kamu. Puasa ni kamu boleh ambil dia sebagai satu kaedah membawa kamu kepada orang yang bertakwa. Pasal itu awal daripada suratul Baqarah tadi Tuhan dah sebut dah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebab dia akan jadi hudan lil muttaqin, dia akan jadi penunjuk jalan. Kaedah takwa ni dia akan jadi penunjuk jalan. Dia akan tunjuk jalan. Jalan di mana dia akan tunjuk? Paling penting, jalan di mata hati dan mata akal. Bukan naked eyes, bukan mata ni, tapi mata hati. Ya Allah kata dalam ayat dia kan, kalau Allah kata dah, Allah guna perkataan dalam Al-Isra, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Dah Allah kata dia tak buta mata. La ta'mal absar, ni absar, basar. Tapi Allah kata walakin, tapi kata Allah, akan tetapi ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta itu adalah qulubul lati fi sudur, mata hati yang ada di dada mereka. So kita kata kita iman, sejauh mana kita beriman kita pun tak nampak. Maka Allah datangkan satu syariat yang cukup mulia, nama dia puasa.
ungkok iman kita. Ungkok. Dalam mana iman kita, jauh mana iman kita, ungkok. Maka Allah kata la'allakum tattaqun. Pasti kamu akan jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana kamu telah melalui sistem takwa. So kalau kita tak capai juga, kita dalam melaksanakan perintah Tuhan, kita tak dapat kemesraan. Dalam menjauhi larangan Allah, kita tak dapat kenikmatan. Bermakna bukan salah kaedah. Di mana salah dia, sahabat Rai? Bukan kata salah lah, di mana tak kena dia? Tak kena dia pada keyakinan kita, kepada tasdiq bitama'ninah, pembenaran kita pada Allah. Kita membenarkan Allah. Allah kata dia Ar-Razak, kita benarkan dia Ar-Razak. Ya, sungguh kau Ar-Razak. Tapi yang ya sungguh Ar-Razak ni tunggu hari dia ambil rezeki kita. Jazam dah hati kita dia Ar-Razak. Berubah ke dah hati kita dia Ar-Razak. Kalau macam tengok, kalau macam ada kadang memang Allah uji sungguh kita. Kita baca bab sedekah, apa yang bagi Allah bagi balik kan. Kata bulan ni kita sedekah sampai lah tak main balik. Dia kata ustaz saya sedekah ustaz sampai saya kering. Saya kering. Saya duduk menagih janji Tuhan. Dia boleh cerita macam 3 suku. Dia boleh. Tapi orang betul lah, dia orang betul. Bukan saya orang tak betul, dia tu orang betul. Dia tu orang betul, dia cerita semua. Saya sedekah. Saya duduk dengar kuliah pasal sedekah. Dia kata saya dengar kuliah tu yang Ustaz Arab Indonesia tu, yang mati tu, Ustaz Jabir yang mati tu, yang ada yayasan Quran tu, dipanggil sedekah subuh. Saya buat Ustaz, saya buat tiap pulun sungguh-sungguh Ustaz, tapi sampai lah tak dapat apa lagi. Kering Ustaz, kering dia abang, saya kering. Dia harap Tuhan bagi dan Tuhan uji dia. Al-jazam. Jadi kalau kita tak capai, kita tak dapat nikmat dalam taat dan kita tak dapat melihat manfaat jauhi larangan Allah Ta'ala, bukan silap kaedah. Masa tu kita tahulah pembenaran yang kita bagi pada Allah itu berapa peratus. Rupanya masih banyak lagi peratus tak benar. Sufyan Sauri kan cerita yang begitu masyhur, sampai orang kata kalau nak tengok ahli zuhud, lihatlah Sufyan Sauri. Miskin dia, papa kedana dia. Bukanlah papa kedana tu maksud papa kedana kita ni lah. Dia tak ada apa. Dia ulama tapi dia miskin. Nak kata Sufyan, kau orang miskin, kami bagi unta pada engkau, kami bagi harta pada engkau. Dia kata tak perlu, yang miskin aku, bukan Tuhan aku. Kalau miskin aku, itu bukan problem. Tuhan aku kaya, dia Al-Ghani. Tapi kalau Tuhan aku miskin, yang tu problem. Aku tak ada problem, dia kata. Sebab aku miskin, aku minta pada yang kaya. Aku minta pada yang kaya, pasti dia bagi. Kalau aku minta pada yang miskin, memang tak dapat. Tapi apa problem aku? Aku tak ada problem. Kau ni sampai kenderaan pun tak ada, aku minta kat dia. Yang miskin itu aku, yang kaya itu Tuhan aku, maka aku tidak ada masalah. Bermakna dalam yang jazam dia tak berubah tu, dia membenarkan Tuhan, sungguh-sungguh dia benar sungguh. Ada satu video Ustaz Nan hantar kat saya, yang kena katuk kepala dengan botol tu, belajar ilmu kebai. Dia ambil botol FNN, biasa tengok botol lama tu, botol kaca sungguh tu kan, tak 3 orang zikir kebai. Dia katuk kepala kawannya pertama, pecah botol. Dia guru seronok lah. Kalau pecah kepala tak seronok lah, pecah botol. Dia pukul kepala kawan kedua, pecah botol. Dia pukul kepala kawan ketiga, bunyi kedekong. Dia kata tak yakin. Betul, kedekong bunyi.
Tak tahu. Mau cuti 4 hari tu. Kedekong bunyi botol tak pecah. Dia kata tak yakin. Betul lah kawan. Ya. Pasal tu bila sampai pada ayat macam ni, ulama kita guna satu perkataan, fahazihi ayatullah al-ajibatul bahirah. Dahsyat. Ini adalah daripada ayat-ayat Allah al-ajibah al-bahirah, yang sangat ajaib dan menakjubkan. Ayat-ayat yang macam ni dia sangat ajibah, ajibatul bahirah, al-ajibah al-bahirah. Dia sangat ajaib dan takjub, menakjubkan kita. Kerana macam mana Allah susun ayat ni, dia ada bidayah dia, dia ada nihayah dia, dan dia ada pertengahan dia, wasatiyah dia, muatan ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, kita selalu kata, berimankah aku? Beriman tak beriman kita yang tahu. Mana boleh kita kata kita tak tahu? Kalau sampai kita tak tahu kita beriman tak beriman, mu'tamad, sepakat ahlu sunnah menyatakan tak ada iman bagi orang yang syak dengan iman dia. Kita tak syak iman. Allah ada. Allah bersifat dengan 99 nama melahirkan 99 nama, 99 nama melahirkan 99 sifat. Kita tahu dia Al-Aziz, dia Al-Hakim, dia Al-Qawi, dia Al-Azim, dia Al-Jabbar, dia Al-Qahar, dia Al-Matin. Keyakinan kita pada Allah, yakin sungguh. Al-Jazam. Maka Allah uji kita. Dulu kita kata duduk di Sahara, di Madinah, tiba-tiba datang makna puasa. Madinah datang makna puasa. Oh, memang mencabar. Dengan makna imsak, kena tahan diri, tak makan, tak minum. Sahabat bukannya kerja ofis ada aircon macam kita. Ada yang jaga kandang unta. Ada yang di market sana bukan macam market kita. Nak perang lagi, tak makan, tak minum, tak ada tenaga, meleret. Kalau tak puasa pun, makan pun tak macam orang makan. Apalah yang Nabi kita makan sangat? Apalah yang isteri Nabi makan sangat? Yang sahabat-sahabat semua makan. 400 orang ashabus sufah yang duduk dia ashabus sufah tu, apanya mereka makan sangat? Kalau ada susu pun kongsi. Kalau time ada makan pun macam tak makan. Time memang tak ada makan. Imsak kena puasa. Tapi siang kerja kuat, perang. Malam bangkit ibadat. Train sungguh-sungguh. Nak tengok tasdik dalam hati itu boleh keluar tak dalam bentuk sebiji tasdik keyakinan yang jazam, yang tak berubah. Allahu Akbar. Sebab kita puasa, kita nampak pada part puasa sahaja. Tapi ayat ni bukan bercakap pada bahagian puasa sahaja. Dia bercakap kaedahnya Allah perkenalkan kepada kita. Puasa itu termasuk dalam kaedah taqwa. Apa makna kaedah taqwa? Kita diuji dengan larangan, kita diuji dengan perintah. Ia akan menentukan kita boleh menjauhi larangan dengan begitu sempurna. Ia akan menentukan kita akan melaksanakan perintah dengan begitu sempurna, kedalaman pembenaran hati kita pada Allah. Sejauh mana kita tahu setiap perintah Allah ada manfaat duniawi dan ukhrawi pada kita, dan sejauh mana hati dan fikiran kita boleh nampak setiap larangan Allah Ta'ala itu mempunyai manfaat dunia pada kita. Allah nak kita tu jauh daripada keburukan. Kuat dah hati kita, jazam dah hati kita. Ma'iz boleh datang pada Nabi mengaku kata dia zina. Nabi tak mau dengar. Nabi kita dah, hang pegang je perempuan tu, dah saya zina. Dah. Nabi kita hang peluk dia, hang cium dia. Hang bukan buat benda ni. Dah ya Rasulullah, saya zina. Dengan hati yang jazam, dia menyerah diri pada Allah, mengharapkan Allah bersihkan dia di dunia
dan Allah menyelamatkan dia di akhirat. Begitu jazam dia, dia takut kepada azab Allah. Dia menyerahkan diri kepada hukum Allah, hukum yang cukup bersih dan murni. Tangkap dia, tanam dia sekerat badan, kejam, mati. Elok dia mati. Nabi kata sepatah, Nabi kita hampa tahu tak, Ma'iz ni dia tobat pada Allah, dia datang pada Allah. Hadis ada dalam Riyadhus Salihin, dalam bab taubat. Kalau dibahagikan taubat dia kepada 70 ahli Madinah, mereka boleh tumpang taubat dia. Besar mana taubat dia tu. Tapi macam mana jazam dia, keyakinan dia membenarkan Allah. Dia mai untuk dihukum dengan hukum Allah. Oh, memang mai cari pasal, tapi dia yakin pada Allah. Kita duk sebut yakin, kita tahu perkataan yakin, tapi kita sampai hari ni tak nampak punca yakin. Macam mana orang boleh yakin? Kerana iman. Tasdiq itu bitama'nina. Pembenaran, kita membenarkan Allah dengan penuh kedamaian hati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kita duk baca kan pagi petang. Ya Allah, dahsyat ikhwan. Raditu billahi rabba, aku redha Allah. Bukan kita disuruh mencari Tuhan, mencipta Tuhan. Tuhan dah ada. Kita disuruh redha. Kita nak dapat redha Tuhan, kita kena redha dengan dia dulu. Raditu billahi rabba. Kita redha bahawa Allah itu, yang bernama Allah itu, zat yang bernama Allah itu adalah Rabbah. Dia Rabb kita. Apa makna Rabb? Dia pencipta kita. Lagi? Al-Malik maksud dia, dia pemilik kita. Lagi? Pengurus kita. Lagi? Ar-Razaq pada kita. Lagi? Tak apa. Mengelak tak apa. Boleh mengelak. Tak apa. Jangan jadi macam kawan tu kena baling batu. Kenapa tak mengelak? Sebab silat baling batu tu tak ajak lagi. Al-Razaq, pemberi rezeki. Lagi berapa? Lagi satu tu apa dia? Sahabat Zahid? Tak ingat lah. Kan dia habaq tadi, jangan lupa. As-Sayyid, dia Tuhan kita. Bila kita kata raditu billahi rabbah, saya redha. Redha apa? Redha Allah akan urus hidup kita. Allah mudabbir, dia urus hidup kita. Ke arah mana ujian, ke arah mana begini, ke arah mana begini. Raditu billahi rabbah. Ini bukan hal ubudiyah. Ini bukan hal ubudiyah, ini hal rububiyah. Kita redha Allah Ta'ala itu sebagai pencipta kita. Dia sebagai pemilik kita. Dia yang atur rezeki kita. Dia Tuhan kita. Dia yang urus kita. Raditu, aku redha sungguh Allahu Rabbah. Raditu billahi Rabbah. Dia Tuhan aku. Hati kita benar ke tak? Habis kita baca, kita melangkah keluar ke pintu, tiba-tiba tersandung kaki kita, terkelepek kita, terkeliat daripada bawah pelipat sampai kepada anak anjing, terkeliat. Baru baca doa tu aja, terkeliat tu. Oh, punggah, dia kata. Baru baca pun terkeliat. Subhanallah. Al-Mudabbir, dia urus kita. Rupanya ikhwan, banyak benda yang kita baca, kita macam kurang menangkap apa yang kita baca kan? Menjelas. Saya ada satu pengalaman beli. Saya ingat makcik tu sekitar umur 80-an. Dia tak bercakap dengan saya, dia bercakap dengan orang lain, tapi ayat dia bercakap tu menyinggah kepada saya.
Dia kata orang hari ni, terutama orang muda, saya ingat yang dia kata tu cucu dia kot. Dia kata tak faham makna rumah tangga. Kenapa orang tua-tua sebut berrumah tangga? Hampa tak faham, dia kata. Dia kata, saya rasa dia kata untuk kontak keluarga dia lah. Dia kata orang hari ni, dia kata kalau tak bawa anak pergi bercuti musim cuti sekolah, macam nak habis nyawa. Cuti sana, cuti sini, dia kata. Sanggup pinjam duit nak pergi bercuti, sanggup hutang nak bercuti. Makan di luar, makan restoran, kononnya sayang bini, sayang laki. Makcik ni kata, semua ni jenis tak erti makna rumah tangga. Dia ulang banyak kali. Tak tahu makna rumah tangga. Orang tua-tua kata kahwin tu berrumah tangga. Rumah tangga. Komplek. Dia kata ayat tu cukup komplek. Dunia kita dalam sebuah rumah yang ada anak tangga. Itulah rumah kami orang tua-tua dulu. Kami tak bercuti bukan bermakna kami tak ada kampung. Orang tua-tua dulu daripada dia tu, dia kata kalau dia 80 dah tua, dulu daripada dia tu berapa? Dah mati dah lah. Dia kata balik kampung hari raya, jalan kaki. Kami jalan berbatu-batu. Jalan batu-batu pergi raya, rumah mak ke rumah mak mentua, tak tidur dia kata, balik rumah kami. Kerana kami dah kahwin. Kerana itulah rumah tangga kami, bukan rumah mak kami. Kami nak mati pun dalam rumah tu, kami nak senang pun dalam rumah tu, kami nak berkelahi pun di situ, nikmat pun dalam rumah tu, azab pun dalam rumah tu. Tak ada kena mengena dengan dunia luar. Ini rumah tangga. Orang hari ni dia kata cari jalan tinggal rumah tangga. Cari jalan. Pergi bercuti sana, bercuti sini, rumah biar berabuk. Rumah tangga apa tu? Dia kata, bukan saya kata, jangan tengok saya lagu tu. Dia kata. Saya duduk tengok. Saya macam baru faham makna rumah tangga. Orang tua kata, hang dah berumah tangga. Mak kata kepada anak perempuan biasa, Cik dah kahwin, cik dah berumah tangga, jaga elok-elok. Jangan fikir nak balik dah dekat mak. Jangan fikir, cik dah ada rumah tangga. Jaga rumah tangga cik elok-elok. Bersih, sapu, masak dalam rumah. Pasal itu nama rumah. Apa beza rumah dengan hotel? Hotel pun tempat tidur juga, tapi sampai bila-bila, sampai kiamat panggil hotel. Saya orang kaya. Tapi saya tak ada rumah, saya tidak hotel. Itu saya tak jemput kawan-kawan mai. Tak ada lah mahal sangat, semalam dalam 2,500 je. Biasalah saya duduk suite kan. Biasa. Orang tanya kat saya, oh tak ada rumah ke? Rumah apa? Saya tidur hotel lagi baik pada rumah. Sampai mati orang tak panggil tu rumah. Pencuci ada. Cuci tandas, cuci katil semua ada. Duduk seorang tak? Saya duduk dengan anak, dengan isteri. Tak ada rumah ke? Lah itulah rumah saya. Kawan saya seorang company bayar 3 bulan, 4 bulan pergi, duduk hotel 4 bulan, company bayar, buat kerja sampai habis baru balik, pi pula. Itulah rumah dia. Dah, hotel bukan rumah. Perkahwinan itu sebuah rumah tangga. Kena jaga rumah tangga. Makan di kedai bukan makan dalam rumah tangga. Kami orang tua-tua kadang-kadang beli makan di luar, tapi kami makan dalam rumah tangga kami. Kami tak berkeluar cerita rumah tangga kami keluar. Kami tak habaq ke orang. Tapi orang muda hari ni dia kata Allahu Akbar, dia tak tahu makna rumah tangga. Masak tak mau, kemas tanya umur baru berapa, 35, habis tinggi 45. Tanya tak larat. Oh, kebetulan makcik tu steady lah, saya tengok dia steady lah. Saya nampak lain ke? Dia steady lah.
nampak kemas lah, nampak dia tu kemas, jalan tak pakai tongkat, cermin mata pun tak pakai, jenis mami-mami kan, gelang hat nala-nala tu, dia bukan gelang bertali yang jenis biasa tengok tak jenis orang tua pakai, dia bukan bertali, dia jenis macam dia lekat tu, di ujung tu ada sikit bucu dia. Oh jenis kalau buka saya ingat berbekas ni. Jadi saya terfikir, betul ikhwan, kita ada misunderstood. Kita faham makna perkahwinan lain. Orang tua dulu faham makna perkahwinan lain. Macam tu juga sampai pada peringkat bila Allah turunkan ayat Quran, kita baca wahai orang-orang yang beriman, kita faham lain. Tapi Allah nak kita faham lain. Kita wahai orang-orang yang beriman, kita beriman lah. Tapi dalam mana iman kita? Masuk mana iman kita? Dahsyat. Rupanya puasa Ramadan ini ikhwan, dia main pada kita, dia bagi ini. Ikhwan, patutlah bila kita masuk dalam puasa Ramadan, kerana dia punya pondasi dia adalah iman. Patutlah ikhwan, syurga merindui orang-orang yang puasa Ramadan. Sangat rindu. Syurga sangat merindui orang yang puasa Ramadan. Oh subhanallah. Sehingga kan Nabi sebut pada kita ikhwan, dalam riwayat Bukhari Nabi kata, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu saimuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa wa man dakhala syariba wa man syariba lam yazma abada. Hadis Bukhari, hadis sahabat Nabi Sahal bin Sa'id. Nabi kata inna fil jannati baban. Nabi kata sungguh dalam syurga tu ada satu pintu. Pintu tu dipanggil dengan nama Ar-Rayyanu. Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, nama satu pintu dalam syurga. Yadkhulu minhu saimuna yaumal qiyamah. Nabi kata orang puasa Ramadan akan masuk syurga daripada pintu ni pada hari kiamat esok. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan pintu ni tak akan terbuka melainkan pada orang yang puasa Ramadan saja. Subhanallah ikhwan. Dan kita tahu ya ikhwan, zaman Nabi orang yang puasa Ramadan ni ada dua jenis. Betul kan? Satu dipanggil orang beriman sungguh, al-mu'minuna haqqa, beriman sungguh. Lagi satu dipanggil dengan nama munafik. Dia puasa. Tapi dekat dia tak ada ar-rayyan. Dekat orang beriman ni ada ar-rayyan. Tak dibuka pintu ni. Pintu ni sangat cemburu. Pintu ni hanya menantikan ahli dia sahaja, ashab dia sahaja, penghuni dia sahaja yang boleh lintas pintu ni sahaja. Dia tunggu lama dah. Dia cemburu, dia tak benarkan lain daripada orang yang puasa Ramadan lintas kat dia. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak boleh seorang daripada orang yang tak puasa tak boleh lintas pintu ni. Fa iza dakhalu ughliqa. Pintu ni dia kenal, siapa yang dah masuk dia akan tutup. Falam yadkhul minhu ahadun, lepas tu siapa pun tak boleh masuk. Fa iza dakhala akhiruhum ughliqa. Bila orang last sekali masuk dalam pintu ni, dia akan tutup. Orang masuk dia akan tutup. Dia tak akan benar orang lain masuk. Dia sangat cemburu dan dia merindui orang yang puasa. Nabi kata wa man dakhala syariba. Siapa masuk daripada pintu ni sahaja dia akan diberi minum. Wa man syariba lam yazma abada. Siapa yang masuk daripada pintu rayyan, dia dapat minum, dan sekali dia minum dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Antu boleh bayang syurga sampai rindu orang yang puasa. Apa hal dengan puasa ni ikhwan? Zaman Nabi dulu ada sahabat puasa, kita tolak munafik ni. Ada sahabat puasa,
Dan sahabat ni kita tahu daripada macam mana kan, ada daripada Arabi, kita panggil Badui, ada yang Hadari yang memang Madinah, ada yang main daripada Habsyah. Tak kira lah macam mana kulit mereka, bentuk rupa parai, bangsa, keturunan, time itu memang itulah yang menjadi ukuran. Tapi bila semua main, Nabi ajak dia berpuasa, turun ayat ni sahabat menangis. Dia rasa sangat Allah melihat keyakinan mereka, Allah nampak, Allah tahu sangat kita ni yakin ke tak yakin sungguh dengan dia, rasa sangat. Dan mereka puasa sungguh-sungguh. Kesemua itu dirindui oleh Ar-Rayyan. Oh subhanallah. Siapa yang pernah rindu kita sahabat Zahid? Zahir ke Zahid? Zahid. Sahabat Zahid pernah dirindui orang? Pernah. Pernah merindui orang? Oh bagus, berani ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Antara dirindui dengan merindui, yang mana lebih seronok? Dirindui. Merindui ni dia macam azab. Kita boleh demam, rindu. Saya pernah demam kerana merindui seseorang. Tapi saya tak boleh habaq lah sebab pasal live. Semua cari pasal. Seksa. Hati anak rindu mak kan. Sungguh. Saya tengok anak rindu mak, tidur peluk bantai, ayak mata. Gambar mak dia, kain batik mak dia pakai itu peluk. Tidur dengan ayak mata. Jaga ya, panggil mak. Rindu sungguh. Rindu ni satu. Merindui, ya Allah, itu nikmat. Kita dirindui oleh satu pintu yang ada dalam syurga, nama Babur Rayyan. Dia ahlan wa sahlan, dia duduk tunggu kita. Maka mustahil ada pintu dalam syurga tak ada penjaga dah. Sebab ayak dah ada dah. Tak mungkin ayak tu datang sendiri. Dia mesti ada dia punya pelayan-pelayan dah. Kalau syurga rindu kita, seluruh isi syurga rindu kita. Al-jannatu wa na'imuha. Syurga ni dikapit dengan nikmat dia. Ada hurul ain. Jadi apakah tugas kita ikhwan? Tugas kita kena sambutlah kerinduan itu. Kita dirindui ni syurga. Jadi bila kita cuba faham ayat ni, kenapa Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Allah boleh kata ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam. Sebab memang orang kafir pun dia wajib puasa. Bila kita puasa Ramadan, orang kafir tak puasa, dia berdosa. Macam Quran kata, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Lam naku minal musallin. Maka jelas ayat ni. Apabila orang Islam sembahyang, masuk waktu sembahyang, orang kafir tak sembahyang, dia berdosa. Bukan orang kafir kata dia tak payah sembahyang pasal dia kafir, dia berdosa. Maka esok bila sampai di depan Tuhan, tanya dia, ma salakakum fi saqar? Kenapa sampai menyinggah ke saqar ni? Dia kata lam naku minal musallin. Kami tak sembahyang. Tak nampak ke orang Islam sembahyang? Nampak, tapi kami tak sembahyang. Kami berdosa, kami kena sampai sini. Tapi Allah tak guna ya ayyuhan nas, wahai manusia, diwajibkan atas kamu. Yang ni nama dia apa? Harfun nida litta'zim. Allah panggil dengan panggilan memuliakan iman yang ada dalam hati hamba dia. Allah bagi tahiyat, bagi penghormatan kepada orang yang ada keyakinan pada Allah. Sebab apakah yang saya nak kata pada sahabat bila saya dapat tahu sahabat begitu percaya pada saya? Terima kasih sahabat. Ya, terima kasih. Begitu percaya. Sahabat percaya duduk dalam kelas lagu ni, tak tahu pergi berapa nak berhenti. Pasal 2 in 1. Mursyid tak mai. Ustaz Nan tak mai. Ustaz
Dan kata saya tak boleh main malam ni, ada kenduri malam. Siapa lah pergi menikah malam-malam ni? Saya tak tahu. Sama ada orang menikah ke Ustaz Nan yang menikah, saya tak tahu. Itu abeli kena tolong je. Dia belum buat tu lah ni. Dia belum buat. Sahabat orang tolong jagalah. Saya tak boleh jaga dah. Kerana itu Allah tak kata ya ayyuhan nas. Allah kata wahai orang yang beriman. Dan bila kita sebut wahai orang yang beriman, kita kena dalam sikit macam kita belajar tadi, supaya kita nampak kenapa dia kapit dengan la'allakum tattaqun. Tak habis ikhwan, tak habis. Sampai masuk Ramadan pun pembincangan kita tak akan habis. Dan kita akan terus bercakap pasal puasa ni supaya kita dapat lihat kenikmatan dan ajibah dan bahirah tadi. Apa makna ajibah? Keajaiban. Apa makna bahirah? Keajaiban. Dan satu benda yang bahirah, menghairankan. Tercengang kita tengok al-ajibatul bahirah. Ayat-ayat yang Tuhan susun ni sangat menakjubkan. Dia sangat buat kita tercengang. Kita tengok, kita akan kata subhanallah, maha suci Allah. Semoga Allah merahmati kita ikhwan. Kita sangat dirindui oleh Ar-Rayyan, maka kita buatlah persiapan kita supaya kerinduan itu terubat. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, kita jumpa lepas puasa lah. Lepas puasa. Alhamdulillah ikhwan. Semoga Allah merahmati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.